Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bi lisani wa shrah bi sadri wasta'mil bihi jasadi bihawlik wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran dan terima kasih kita kepada Allah Ta'ala. Sambung muka surat 82, adat suci Risalah Al-Mahid lil Mubtadi'in. Muka surat 82, adat suci. Adat suci. Istilah adat suci pula merujuk kepada jumlah hari yang suci selepas berhentinya haid hingga datang haid berikutnya. Itulah maksud adat suci. Adat suci merujuk kepada jumlah hari yang suci selepas berhenti haid hingga datang haid berikutnya. Jika telah terdapat tempoh suci, maka ianya telah beradat suci walaupun hanya berlaku sekali sahaja. Walaupun sekali, itulah dikira adat suci. Dan sekali itu dikira kali terakhir. Samalah macam adat haid. Adat haid dikira adat haid sekali. Sekali telah memadai untuk dikira sebagai adat haid. Dan yang sekali itu adalah kali terakhir. Sama je. Jika kita dah faham sebelum ni adat haid pada muka surat 78, kita dah tahu dah ianya adat haid macam mana keadaan. Adat suci pun sama. Adat suci pun sama. Keadaannya, kaedahnya sama. Jadi kalau telah mendapat tempoh suci, maka ianya telah beradat suci lah walaupun sekali. Dapat difahami juga adat suci boleh berubah-ubah setiap bulan. Walau bagaimanapun hanya suci terakhir yang dikira sebagai adat. Samalah macam bab haid. Haid boleh berubah setiap bulan boleh berubah haid. Jadi adat haid dikira kali terakhir tu lah. Yang kali terakhir tu, itulah dia adat haid. Haid yang kali terakhir. Dan mungkin bulan 1 haidnya 7 hari, maka adatnya 7 hari. Bulan 2 haid 8 hari, maka berubah adat kepada 8 hari. Bulan 3 haidnya 2 hari, maka berubah adat 2 hari. Kerana adat haid berlaku, adat haid boleh berlaku atau boleh berubah setiap bulan berubah. Mengikut kali terakhir. Walaupun adat haidnya biasanya 7 hari, bertahun-tahun 7 hari, 7 hari, 7 hari tiap bulan. Tiba-tiba sekali je jadi 14 hari haid, maka adatnya berubah daripada 7 kepada 14.
Walaupun 14 tu baru sekali. 14 lah. Kemudian bulan seterusnya 7 balik darah haidnya. Maka berubah adat daripada 14 kepada 7. Macam tu juga adat suci, sama. Adat suci sama. Kalau adat sucinya kita kata 20 hari, bulan seterusnya 30 hari suci. Maka bertukarlah adat suci daripada 20 ke 30. Biasanya adat sucinya 23 hari. 23 hari. Tiap-tiap bulan 23 hari suci. Entah macam mana pada bulan tu tiba-tiba suci 30. Maka bertukarlah adat suci daripada 23 kepada 30. Walaupun hanya berlaku sekali. Jadi mudah kata adat-adat ini dalam masalah haid ataupun masalah suci, dia dimaksudkan dengan adat adalah yang kali terakhir. Sama kaedah je. Jadi dia boleh berubah setiap bulan. Dan adat suci diambil yang kali terakhir. Seperti yang telah diterangkan sebelum ini, sekurang-kurang suci adalah 15 hari 15 malam. Dan tiada had bagi sebanyak-banyak suci. Minimum suci 15 hari 15 malam, 360 jam. Itu minimum suci. Jadi adat suci ini jarang dibincangkan. Sebab tak guna sangat adat suci ni. Jarang diguna adat suci. Dalam penentuan haid jarang guna kaedah adat suci. Sebab tu tak berapa dibincangkan. Jarang. Tapi ada keadaan yang perlu diguna adat suci. Tengok contoh. Tengok contoh tu. Haid pertama 6 hari. Suci 22 hari. Suci 22 hari ni terhasil suci 22 hari apabila haid datang balik. Sebab tu kata tadi, kalau tengok ta'arif tadi, kalau tengok ta'arif adat suci, tengok istilah adat suci pula merujuk kepada jumlah hari yang suci selepas berhenti haid hingga datang haid berikutnya. Jadi maknanya suci yang dikapit oleh 2 haid, itulah suci. Itulah adat suci yang kali terakhir, itulah adat suci. Jadi haidnya datang 6 hari, kemudian suci 22 hari, kemudian datang balik darah. Bila datang balik haid yang kedua, maka waktu tu telah terhasil adat suci iaitu 22 hari. Adat suci 22 hari terhasil, dapat dikenal pasti apabila haid yang kedua datang. Selagi haid kedua tak datang, selagi itulah adat suci dia tak boleh ditentukan. Contohnya haid 1 ni, sebelum haid 1 ni ada suci lah. Haid 1 ni bukan kali pertama haid, bukan. Jadi katalah haid 1 tu 6 hari. Haid 1 tu 6 hari. Sebelum datang haid 6 hari tu, sebelum datang suci dia 30 hari. Suci 30 hari. Lepas tu haid 6 hari yang ada dalam tu, yang boleh tengok tu haid 6 hari. Kemudian suci 22 hari kan. Yang ini suci dia 30 hari, haid 6 hari. Dan suci dia baru 22 hari. Tak berhenti lagi. Ataupun bukan tak berhenti, tak datang haid yang 7 hari tu, tak datang lagi. Selagi tak datang haid yang kedua, selagi tu adat sucinya 30 hari. Ambil kat mana 30 hari? Suci terakhir. Suci terakhir yang mana? Kan dia duduk suci sekarang ni. Suci baru, contohlah suci yang 22 hari tu kan, suci baru 20 hari, suci baru 21 hari. Tak datang haid seterusnya. Selagi tak datang haid seterusnya, kalau dalam kitab tu 7 hari, selagi tak datang 7 hari, selagi tak datang haid yang 7 hari, hari pertama daripada 7 hari, selagi itu adat sucinya 30. Ambil kat mana 30? Kita takdirkan sebelum 6 hari tu suci dia 30 hari. Bukan adat suci dia 22 hari je, belum. Bila adat suci 20 hari? Bila datang haid yang kedua. Datang haid yang kedua 7 hari, ataupun hari yang pertama tu datang haid, waktu tu barulah selesai adat suci dia
22 hari. Maka menggantikan adat suci dia yang sebelum 6 hari tu, yang dah suci sebelum tu 30 hari menggantikan. Bila adat suci 22 hari ni menggantikan yang 30 hari yang sebelum. Adat suci 20 hari ni terhasil apabila datang haid yang kedua. Okey. Sambung lagi. Jumlah adat suci hanya diperlukan, jumlah adat suci ni jarang dibincangkan. Kenapa? Sebab jarang berlaku. Bukan jarang berlaku, jarang masalah berlaku yang mana untuk menyelesaikan masalah haid dia tadi tu dengan menggunakan adat suci. Sangat jarang. Jadi jarang dibincangkan. Jumlah adat suci hanya diperlukan apabila berlakunya pendarahan yang berpanjangan. Maksudnya darah keluar berpanjangan, berbulan-bulan. Barulah adat suci ni terpakai. Maka setelah menentukan adat haidnya, lepas dah tentu adat haid dalam keadaan dia istihadah. Bila sebut istihadah lebih 15 hari lah. Bila dia dah tentu dah dia telah berlaku adat haid, dia telah berlaku adat haid dan adat istihadah kerana darah yang keluar telah melebihi 15 hari 15 malam, 360 jam. Dan darah tu berterusan lagi hari ke-16 17. Maka dah tentukan dah adat haidnya berapa hari mengikut haid yang terakhir lah, ya. Dan masih ada baki darah yang keluar berterusan, ada lagi darah yang keluar. Dihukum darah yang keluar tadi istihadah ataupun suci selama adat sucinya. Adat suci 22 lah. Kemudian kalau selepas itu dihukum haid kitaran yang baru, kalau ada darah berterusan lagi. Begitulah berterusan kitaran haid dan sucinya sehingga darah berhenti. Begitulah berterusan sehingga darah berhenti. Sekejap lagi kita bagi contoh. Tengok contoh yang ke atas tu, yang saya sebut tadi tu. 6 hari haid, 22 hari suci. Haid yang kedua 7 hari. Maka bila haid yang kedua 7 hari itu secara automatik dapat dikenal pasti adat sucinya 22. Haid yang pertama 10 hari, suci 30 hari. Kemudian datang haid yang kedua. Ketika datang haid yang kedua baru dapat dikenal pasti adat sucinya adalah 30 hari. Sebab adat suci adalah suci yang kali terakhir. Apa maksud suci kali terakhir? Suci yang telah dikapit oleh 2 haid. Tu suci kali terakhir. Selagi dia tak kapit, selagi itulah dia tak kapit dengan apa ni? Di antara haid dengan haid. Selagi itulah tak boleh tentukan adat suci. Jadi adat sucinya berapa? Tengok bulan sebelum. Atau suci yang sebelum tu. Suci yang sebelum. Baik, mari kita tengok contoh. Mari kita tengok contoh. Ada timetable yang saya bagi tu, tengok contoh tu. Masalah darah keluar berterusan selama 54 hari. Kan panjang tu. Jika darah berterusan 54 hari, maka kan berterusan panjang. Waktu ni lah baru pakai. Adat haid memang pakai. Adat haid terpakai. Walaupun darah tu lebih 15 hari, adat haid dah terpakai. Masuk hari ke-16 adat haid dah terpakai. Adat suci ni, adat suci kalau lagi mungkin sebulan, mungkin 2 bulan, macam tadi 54 hari, maka barulah adat suci terpakai. Okey. Adat haidnya 4 hari, maksudnya normal dia sebelum ni 4 hari haid, dan adat sucinya 21 hari. Mari kita tengok. Tengok whiteboard saya ni. Tengoklah tu. Haid hari pertama 2 3 4 saya buat color lain kan. 5 sampai 25 darah berterusan, maka itu adalah istihadah. Kemudian kenapa istihadah? Sebab adat sucinya 22. Sekejap lagi kita tengok. Mai tengok whiteboard saya. Tengok whiteboard. Sekejap.
Okey. Cuba tengok whiteboard. Tengok. Okey. Adat haid 4 hari. Adat suci 21 hari. Adat haid 4 hari, adat suci 21 hari. Darah datang berterusan 54 hari. Kan? 54 hari. Darah berterusan. Okey. Jadi bermakna haidnya 4 hari, 4 hari haid, istihadah 21. Ambil kat mana ni istihadah 21? Ambil dekat adat haid adat suci lah, yang mana pada bulan sebelum, mana adat haid adat suci pada sebulan sebelum, haid dia 4 hari, kemudian suci dia 21 hari, kemudian datang darah balik. Dah ada haid dah. Cara pengiraan adat haid kita dah bincang tadi. Macam mana nak dapat adat haid dan adat suci. Kemudian pada bulan seterusnya darah berterusan. Jadi maknanya adat haid dan adat suci berlaku apabila kita cuba bagi contohlah. Bulan Jun haidnya 4 hari. Suci dia 22 hari. Alamak. Haid 4 hari. Okay. Haid 4 hari, suci 21. 4-21 kita panggil. Mana dia dapat ni? 4-21 ni. 4 hari 21 suci ni dia dapat pada bulan, katalah kes yang berlaku 54 hari darah berterusan ni bulan 1 bulan lah. Kita ambil bulan Jun. Bulan Jun haidnya 4 hari, suci 21. Kemudian bulan Julai datang jadi istihadah. Maknanya 54 hari darah berterusan ni bulan Julai. Julai 50 hari bulan Julai. Jadi pada bulan Jun darah yang datang 4 hari normal lah, 21 hari suci, kemudian baru datang darah balik. Maka inilah adat dia. Dah dapat dah adat dia. Adat haid, adat suci. Pada ni bulan Jun ni dia normal je. Masuk bulan Julai darah berterusan Julai sampai Ogos lah. Sebab apa ni dah sampai 54 hari ni. 54 hari ni kan. Maka lebihlah bulan Julai dan Ogos lah kita kata. Jadi pada bulan Julai darah berterusan 54 hari sampai masuk Ogos. Maka ambillah kaedah ataupun ambillah catatan dia pada bulan Jun, iaitu darah haidnya 4 hari normal, 21 hari suci pun normal. Itu yang dapat tu. Jadi haidnya pada bulan Julai ni, bulan Julai ni 4 hari 21 suci. Patut 4 hari haid, 21 hari suci. Oh, haid tu lari. Yelah, betul lah. Lepas tu 21 hari balik suci, lepas tu 4 haid balik. Okay. Mari kita tengok macam mana nak mengamalkan. Macam mana pengamalan dia. Pengamalan dia berbeza. Ini sekadar penentuan. Amal dia beza. Amal dia tengok untuk mempraktikkan ni. Praktikal dia macam mana? Cuba tengok praktikal. Baca praktikal. Untuk mempraktikkan hukum haid dan istihadah pada masalah ini, adalah pada mulanya hendaklah menunggu sehingga hari ke-16 bagi memastikan ianya telah memasuki fasa istihadah, dan perinciannya terdapat pada 7 fasa berikut. Saya dah pecah-pecahkan fasa tu. Saya dah pecah-pecahkan fasa kepada 7 fasa untuk mudah faham. Okay. Jadi untuk pengamalannya kita dah tahu dah. Haid
Kita tahu dah. Haid 4 hari, suci 21. Haid 4 hari, suci 21. Haid 4 hari. Kita tahu dah. Kita tahu. Cuma nak amal dia macam mana? Nak amal ni. Kita tengok amal dia lain, amalannya lain. Kita tengok pada fasa yang pertama. Fasa pertama, hari ke-15 wajib menunggu selama 15 hari kerana tiada nyata darah akan berterusan melebihi sebanyak-banyak haid. Tengok. Okey, tengok. Pada hari yang pertama darah, hari pertama keluar darah, hari pertama, kedua, ketiga, keempat, hari kelima. Waktu ni darahnya keluar, dia tak tahu apa akan jadi sebab apabila keluar darah, nak tak nak kena tunggu 15 hari. Barulah tahu dia tu istihadah, haid ataupun haid bercampur istihadah. Selagi tak lebih 15 hari, selagi itulah dia menganggap darah tu akan berhenti dalam masa 15 hari dan haidnya semua lah. Jadi hari ke-6 darah masih berterusan, hari ke-7, hari ke-8, hari ke-9 darah masih lagi berterusan, hari ke-10, hari ke-11, maka dia boleh kata kalau hari ke-12 dah berhenti, maka haidnya 11 hari. Kalau hari ke-12 dah tak ada darah, mana haidnya 11 lagi. Sebab tu dia kena tunggu 15 hari. Walaupun kita tahu adat haid 4 hari. 4 hari je. Adat suci 21 hari. Dah tahu dah. Macam mana pula dah hari ke-12 keluar darah? Kenapa tak mandi-mandi lagi? Kerana adat haid kan 4 hari je. Tengok bulan lepas kan 4 hari je. Mandilah hari ke-5 ni. Tak boleh. Tak boleh mandi hari ke-5. Kenapa? Kena tunggu. Sebab sebanyak-banyak haid 15. Jadi walaupun adat haid dia 4 hari, selagi tak lebih 15 hari, tak boleh tentu lagi. Tak tahu lagi. Tak boleh ditentukan. Sebab mungkin juga darah akan berhenti pada hari ke-13. Mungkin berhenti pada hari ke-14. Jika darah berhenti pada hari ke-14, haidnya 14 hari. Walaupun bulan lepas atau adatnya 4 hari. Bulan sebelum tu 4 hari. Dia tak kira gitu. Janji dalam 15 hari, semua yang keluar semua haid. Sebab tu dia kena tunggu. Dan darah berterusan sampai hari ke-15 ataupun 360 jam. Border dia 360 dengan 361 jam yang ke-361. Bila lebih je, masuk je hari yang ke-16 ataupun jam yang ke-361, barulah dah lebih 15 hari. Bila dah lebih 15 hari, tengok dua perkara. Sama ada boleh tamyiz, kita dah bahas sebelum ni, ataupun kalau tak boleh tamyiz, kalau luput syarat tamyiz, adat. Dalam perbahasan kita ni tak pakailah tamyiz. Sebab apa? Kita dah bincang tamyiz dah sebelum ni. Kita bincang cerita adat lah. Maknanya tak boleh tamyiz. Bila tak boleh tamyiz, apa maksud tak boleh tamyiz? Darah tu sama, satu warna, merah, semua merah, sampai hari ke-16 semua merah, maka tak boleh tamyiz, tak boleh beza sifat darah. Kalau tak boleh beza sifat darah, seperti yang kita bincang pada muka surat sebelum, maka adat terpakai. Adat terpakai bila ni? Pada hari yang ke-16, jam yang ke-361, baru buat kiraan ni. Okey, maka perlulah dia tengok catatan dia pada hari ke-16 ni. Tengok fasal 1. Wajib menunggu selama 15 hari kerana tiada nyata darah akan berterusan melebihi sebanyak-banyak haid. Tak tahu lagi darah nak lebih ke tak lebih. Jadi kena tunggu sampai 15 masuk 16. Tengok fasa kedua. Fasa kedua, wajib hari ke-16. Wajib memperlakukan seperti orang yang suci, maka wajib mandi hadas, solat dan sebagainya. Jadi pada hari yang ke-16, pada hari yang ke-16, masa ni lah wajib mandi. Hari ke-16 ni wajib mandi. Bila sebut mandi tu mandi hadap solat, mandi, solat,
Kalau bulan Ramadan puasa hari ke-16. Semua hari 16. Dan dia tahu dia sedang istiadah dan haid. Soalannya, boleh tamyiz? Tak boleh tamyiz. Tak boleh beza sifat darah satu warna aja. Maka bertukarlah daripada tamyiz kepada adat. Tengok adat. Jadi adatnya berapa hari? Baca seterusnya. Baca muka surat seterusnya. Pada fasa ini telah dapat ditentukan bahawa haidnya 4 hari. 4 hari je haid. Pada waktu ni dapat tentu dah. Pada waktu ni tu apa? Waktu iaitu hari yang ke-16. Bahawa haidnya 4 hari mengikut adat haid. Sebab tak boleh tamyiz. Dan wajib membuat catatan untuk menggantikan solat yang telah ditinggalkan selama 11 hari lah tinggal. Hari yang kelima. Hari kelima ni 6, 7 ni, hari ni. Jadi maknanya hari yang 12, 13, 14, 15 ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay? 11 hari ni kan dia tak semayang. Dan dapat ditentukan hari kelima sampai hari ke-15 adalah istiadah. Maka dah dapat tentu dah. Maka catatan perlu dibuat untuk qada, menggantikan solat, qada solat yang telah ditinggalkan selama 11 hari pada masa yang sesuai nanti. Nantilah bila selesai istiadah dia, qada lah 11 hari. Okey. Fasa ketiga pula, hari ke-16 sampai hari ke-25. Hari ke-16 sampai hari ke-25 wajib meneruskan ibadah seperti mana wanita suci. Sebab dah tahu kan istiadah dia. Kerana ternyata ianya sedang istiadah mengikut adat sucinya. Mengikut adat suci. Jadi pada hari yang hari yang ke-16, hari ke-17, hari ke-18, hari ke-19, hari ke-20 wajib sembahyang lah. Darah dah berterusan ni, Jadi selagi darah berterusan, selagi tu adat suci terpakai. Adat suci terbatal apabila boleh tamyiz. Tak ada dalam kitab ni. InsyaAllah cetakan seterusnya saya akan tambahlah nanti. Cetakan ni tak ada, nanti cetakan seterusnya akan ada. Iaitu adat suci terbatal. Saya tulis adat suci terbatal apabila dengan dua perkara. Apabila dua perkara berlaku. Yang pertama, boleh tamyiz. Macam tu lah kot. Boleh tamyiz. Yang kedua, darah berhenti. Akan terbatal. Adat suci terbatal apabila boleh tamyiz ataupun darah berhenti. Sekarang ni darah berterusan. Darah dah ada ni berterusan. Hari ke-16 darah berterusan. Jadi dia kata istiadah dia mandi. Hari ke-16 mandi solat puasa. Hari ke-17 semayang lah. Dan dia kena qada lah ni. Hari 5, 6, 7, hari 11 hari tu kena qada. Dia catat dulu. Jadi hari ke-18, hari ke-19, hari kedua, darah masih lagi berterusan. Soalannya, dia akan timbul soalan. Sampai bila nak kena semayang ni, ataupun istiadah dia sampai bila? Istiadah dia sampai 21 hari lah. Adat suci.
Selagi darah keluar, pakai adat suci. Tengok Jadi teruskan sehinggalah adat sucinya sampai. Contoh sampai seterusnya hari ke-21, hari ke-22, darah lagi masih berterusan lagi. Dia adalah istiadah. Sebab apa dia istiadah? Sampai bila ni istiadah? Sedangkan dah lebih 15 hari. Kalau kita ambil contoh 15 hari, kan sekurang-kurang haid 15 hari. Sekurang-kurang suci 15 hari. Contoh tengok 1, 2, 3. Ni suci ni. 4, 5, istiadah 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15 dah. Sepatutnya contohlah, kita tak kata sepatut. Hari yang ke-20 ni haid haid kitaran kedua. Sebab dah sekurang-kurang suci dah kan? Iaitu istiadah tu suci sekurang-kurang dah. Haid kitaran kedua. Tak. Adat ketika darah lebih 15 hari tu, adat suci terpakai sebab tak boleh tamyiz. Adat suci terbatal, maksudnya tak payah pakai dah adat suci apabila tamyiz, boleh tamyiz ataupun darah berhenti. Jadi dia boleh tamyiz dan darah berhenti. Sekarang ni adat suci tidak terbatal dengan sekurang-kurang suci. Adat suci tidak terbatal. Saya nak tulis tak cukup dah. Adat suci tidak terbatal dengan sekurang-kurang suci. Ataupun sekurang-kurang suci dengan maksud istiadah dah sampai sekurang-kurang suci. Adat suci tidak terbatal. Sebab ada yang salah faham. Dia kata apabila dah 15 hari istiadah, maka hari yang ke-20 tu, kalau kita ambil kes ni 1, 2, 3 sampai hari ke-15 dah istiadah, maksudnya masuk hari yang ke-16 istiadah tu, maknanya haid kitaran kedua. Haid kitaran kedua lah, sebab dah sekurang-kurang suci. Istiadah kan suci. Adat suci tidak terbatal dengan cukup sekurang-kurang suci istiadah tadi. Adat suci hanya terbatal apabila boleh tamyiz dan darah berhenti. Itu nanti kita akan bahas kejap lagi. Sabar dulu yang tu. Adat suci tidak terbatal dengan sekurang-kurang suci. Telah sampai sekurang-kurang suci. Jadi selagi tak boleh tamyiz, selagi darah tak berhenti, selagi tu terpakai adat suci. Dalam kes kita ni 21 hari. Tengoklah. Tengok yang saya buat tu, yang saya tulis tu. Wajib meneruskan ibadah seperti mana wanita suci kerana ternyata ianya sedang istiadah mengikut adat sucinya daripada hari ke-16 sampai hari yang ke-25. Hari ke-16 sampai 25. Kalau dikira daripada hari yang kelima, hari yang kelima sampai hari ke-25 tu 21 hari. 21 hari tu mari kita kira 16, 17, 18, 19, 20, 21 hari. Selagi darah tak boleh tamyiz, selagi darah tak berhenti, selagi tu adat suci terpakai, walaupun dah melebihi sebanyak-banyak suci atau sebanyak-banyak suci, walaupun dah melebihi sekurang-kurang suci, iaitu istiadah tadi. Okey, so sasul lah. Jadi contoh boleh adat boleh terbatal apabila boleh tamyiz, bila tamyiz. Contohnya, dalam contoh ni, tiba-tiba ni satu kala merah semua. Daripada hari pertama sampai hari ke-20 merah. Okey, hari ke-21 darah merah lagi. Masuk hari kedua darah hitam keluar. 1, 2, 3 contoh. 3. Darah bila darah hitam keluar 22, 23, 24 dan dianya lebih 15 hari dah. Istiadah dia lebih 15 hari, dah lebih sekurang-kurang suci istiadah dia, dan lepas lebih sekurang-kurang suci ataupun istiadah dia lebih 15 hari dan boleh tamyiz. Dan tamyiz tu mesti lebih apabila istiadah tu lebih sekurang-kurang suci lah, iaitu lebih 15 hari. Datanglah wanita 3 hari, maka waktu tu terbatal adat suci, maka haidnya lah ni haid lah, kira haid lah 3 hari ni, sebab boleh tamyiz. Adat terbatal apabila boleh tamyiz. Adat suci terbatal apabila boleh tamyiz. Okey, satu. InsyaAllah cetakan ketiga nanti saya akan sertakan sekali ni bab ni. Sebab cetakan yang ketiga saya dah tengah buat ni. Cetakan ketiga, bukan jilid kedua tak tahulah bila nak siap. Cetakan yang ketiga saya tengah buat, dia akan print nanti.
hampir 200 muka surat. Mana ada tambahan 50 muka surat cetakan yang kedua. Cetakan yang ketiga. InsyaAllah ada ni, ada nanti ada. Dalam bab ni. Jadi satu lagi, adat suci terbatal apabila darah berhenti. Contohnya hari ke pertama 2 sampai hari yang ke-20 ni kan, hari ke-16 isyadah lah, teruskan hari yang ke-17 isyadah ni, hari ke-8 isyadah, tiba-tiba hari ke yang 23 ni darah berhenti. Bila darah berhenti dan ianya telah lebih sekurang-kurang suci ataupun isyadah tadi lebih 15 hari dan darah berhenti, maka bila darah berhenti, maka tak pakai dah adat suci. Adat suci 21 hari dah tak terpakai dah. Sebab apa? Dah berhenti, maka terbatal lah adat suci. Tak payah tunggu 21 hari. Janji datang darah lepas pada tu je, dia adalah haid kita dan seterusnya. Jadi itulah terpakai adat suci. Mari kita tengok lagi. Teruskan dalam contoh kita. Kemudian dalam contoh ni hari yang ke-16 mengikut. Jadi maknanya hari yang ke-21, 22, 23, 24, 25 semua sekali 21 hari darah masih lagi berterusan sehingga hari yang ke-26 darah berterusan lagi, warna merah sama aja. Maka macam mana? Tengok fasa 4. Tengok fasa 4 ya. Okey. Fasa keempat, hari 26. Darah masih lagi berterusan 26, 27 sampai 29, okey. Oleh kerana darah berterusan tak berhenti-henti lagi dan tak ada perkara yang meluputkan adat suci, iaitu darah berhenti ataupun bertukar boleh tamyiz, tak ada. Maka tanpa henti, maka diperlukan jumlah adat suci iaitu 21 hari. Dah kira sampai hari ke-25 tadi. Dan setelah itu dihukum haid kitaran kedua selama 4 hari. Kitaran kedua selama 4 hari. Okey. Okey, jadi 4 hari. Jadi 1 datang darah berterusan lagi 27, 28, 29. Jadi 1, 2, 3, 4. Datang berterusan lagi 4. Tiba-tiba, mana 4 ni apa? 1, 2, 3, 4 ni haid kitaran kedua. Haid kitaran kedua 4 hari. Ambil kat mana 4 hari? Ada haid 4 hari. Ambil kat mana haid yang pertama 4 hari? Ambil ada haid. Ambil kat mana 21 hari isyadah? Ambil adat suci. Kenapa haid kitaran kedua pula hari ke-26 sampai 29? Haid yang kedua, ambil adat haid balik, kembali kepada adat haid. Jadi 4 21. Kemudian darah berterusan lagi sampai hari yang ke-30, 31 berterusan. Kita tengok fasa yang ke-5 pula. Tengok fasa yang ke-5. Tengok dalam kitab tu lah fasa yang ke-5. Fasa yang ke-5, hari ke-30, darah berterusan lagi hingga 50. Terus lagi lah, wajib memperlakukan seperti orang suci kerana mengikut adat suci seperti sebelum ini, iaitu selama 21 hari. Oh, maknanya terus lagi darah masih lagi berterusan 23, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Kalau kita kira berapa hari ni? 1, 2, 3, 4, 5. Darah masih lagi berterusan 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, betul lagi 14. Masih lagi nak ambil 21 hari adat suci. Ya, 21 hari adat suci. Sampai bila nak pakai adat suci ni? Sehingga terbatal adat suci. Macam mana terbatal adat suci? Datang tamyiz, datang darah kuat, ataupun boleh tamyiz, ataupun darah berhenti, baru tak terpakai adat suci tu. 15, hari ke-15 dah. Oh, hari ke-45 haid ke? Lama, sekejap. Okey. Okey, hari ke-41, 42, 43, 44, 45. Kalau kiranya 9, 10, 11, 12, 13, 14. Betul ke? Kira balik.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Betul lah? 15. Ni air yang ke-16. 45 air ke-16. Dah cukup dah, sekurang-kurang suci. Tak, sekurang-kurang isi Allah, sekurang 15 lagi. Tak terpakai. Tetap juga ikut adat suci. Hari ke 46 darah berterusan, 47, 48, 49, 50. Kalau kira hari ni 16, 17, 18, 19, 20, 21. Dan hari berterusan lagi darah sampai hari ke 51. Contohlah, sampai berterusan lagi. Tengok. Tengok. Hari yang fasa yang kelima tu wajib memperlakukan seperti orang suci kerana mengikut adat suci seperti sebelum ini, iaitu selama 21 hari. Tengok fasa 6. Fasa 6. Hari yang ke-51 sampai 54. Haid kitaran ketiga mengikut adat haidnya 4 hari. Ambil kat mana 4 hari ni? Ambil dekat adat haid. Adat haid 4 hari. Maka darah yang datang lepas 21 hari suci, 51, 52, 53, 54, 4 hari haid kitaran ketiga. Haid kitaran ketiga. Lepas tu tengok fasa 7 yang terakhir. Hari ke-55 dan ke atas suci kerana telah bebas daripada istiadah, maka wajib memperlakukan seperti wanita suci. Hari yang ke-55 ni kan dah suci dah. Suci. Bila hari ke-15 suci? Suci ya, habislah cerita. Cuma saya nak panjangkan sikit. Macam mana kalau darah ni berterusan? Darah berterusan. Macam mana? Saya padam ini kot. Macam mana kalau darah berterusan? Okay. Saya nak bagi contoh darah berterusan. Kejap. Setting betul-betul dulu. Okay. Dalam kes tadi selesai apabila hari ke-55 suci. Maka selesailah masalah. Jadi adat haidnya jadi haidnya adalah 4.21 suci, 4 haid 21 istiadah, 4 haid 21 istiadah sampai darah berhenti. Okey, dan hari ke-55 darah berhenti, settle masalah. Macam mana kalau darah berterusan lagi? Darah masih lagi ada air yang ke-55 dan 6 dan mungkin dia berhenti dekat 60 ke? Berhenti kat 60 ni ke? Macam mana? Nak tahu juga? Ini yang saya nak sebut ni. Okey. Contohnya okay. Kita ulang daripada awal. Darah datang 54 hari berterusan. Bukan 54, lebih 54 hari, 60 hari berterusan. Okay? Dan adat haidnya 4 hari, adat suci 21 macam tadi. Maka haidnya adalah haid pertama 4 hari yang pertama, kemudian suci 21 hari kerana adat suci dia 21 hari, dan ianya dapat kenal pasti pada hari yang ke-16 ni, mandi dan sebagainya pada hari ke-16 dah sebut tadi. Kemudian dia adalah istiadah, darah masih lagi berterusan sampai hari yang ke-26, sebab dah 21 hari istiadah ataupun suci lah kita panggil, istiadah suci samalah. Maka lepas pada tu haid yang kedua. Kemudian terus lagi haid yang kedua adalah 4 hari juga, sebab ada haid 4, haid kedua. Kemudian darah masih lagi berterusan
darah masih lagi berterusan, maka kembali kepada adat suci balik. Berapa? 21 hari, sebab adat sucinya 21, terus sampai 21 hari, kemudian datang balik darah. Bila datang balik darah bukan datang balik, darah berterusan sehinggalah hari ke-51, maka dia adalah haid kitaran ketiga. 4 hari juga tengok adat haid. Jadi 4 Tapi yang ni lain. Pada yang terakhir ni, darah hari ke-55 masih lagi ada. Hari ke-56 masih lagi ada. Hari ke-56 masih ada. Jadi kalau masih hari ke-55 masih ada, maka ini kita guna adat suci lagi lah. Sebab adat suci hanya terbatal, tak pakai dah adat suci apabila boleh tamyiz ataupun darah berhenti. Darah tak berhenti, katalah, ini contoh lain, katalah darah tak berhenti, masih lagi, maka adat suci terpakai, yang itu 21 hari. Jadi dia pun kira lah, hari ke-55 ni sehari, hari ke-56 2 hari, hari ke-57 3 hari. Nak kira adat suci lah sampai 21 juga ni. Hari datang lagi 4 hari, datang lagi 5 hari. Dia nak kira adat suci. Maknanya bila sebut adat suci, dia wajib mandi. Bila kata tadi, kalau tak faham lah, sepatutnya kena faham dah. Pada hari yang kelima ni, hari kelima pula, hari yang ke-16 ni wajib mandi. Bila sebut mandi, solat lah. Okay, dah solat terus hari, solat terus, solat terus. Pada hari yang ke-26 haramlah solat sebab haid. Haram solat 26, 27, 28, 29. Hari ke-30 ni wajib mandi. Mandi. 31 ni maknanya teruskan sembahyang insya-Allah. Bila sebut mandi sekali dengan sembahyang teruslah. Terus sampai 21. Sampai 21. 21 hari kat sini kan, 21. Maka datang lagi hari yang ke-51, maka dia adalah haid kitaran yang ketiga lah, kita anggap gitu, 4 hari lagi, maka tak boleh sembahyang lah. 52, 53, 54. Dan dia wajib mandi hari yang ke yang ni. Dia wajib mandi hari yang ke-55 ni, mandi dan solat. Darah tak berhenti. Darah tak berhenti. Maka dia nak tunggu adat suci, iaitu 21 hari. Maka berterusan. Terus sampai hari ke-59, masuk hari yang ke-60, hari yang ke-6. Dia masih lagi menunggu-nunggu adat suci dia, iaitu 21. Tiba-tiba mudah kita kata hari yang sampai sini je lah. Tiba-tiba sampai hari ke-5 je, yang baru dia kira adat suci dia sampai hari ke-5 je. Hari yang ke-60 berhenti, darah berhenti. Darah berhenti hari yang ke-60. Okey. Bila darah berhenti, maka tak pakai dah lah adat suci. Tak terpakai dah adat suci, maka adat suci 21 dah cancel, habis dah. Okey. Sekarang ni berapa hari haidnya? Asalnya dia mandi pada hari yang ke-55 ni, dia mandi. Maka dia wajib mandi hari yang ke-60, mandi sekali lagi. Sebab darah dah berhenti. Dan waktu tu pada mulanya haidnya haid ketiga. Haid ketiga adalah 4 hari lah ikut adat haid. Oleh kerana darah dah berhenti hari ke-60, dah tak ada darah, haidnya bukan 4 hari, haidnya adalah haid ketiga dia. 9 hari. Haidnya 9 hari. Haid ketiga dia 9 hari. Dan dia kena mandi maknanya mandi dia hari ke-55 ni wajib solat balik mandi. Tapi mandi je tak sah, solatnya pun tak sah lah. Sebab sebenarnya ternyata ia masih lagi haid yang berhenti pada hari ke-60. Ini kalau orang yang mengaji daripada awal, yang daripada muka surat pertama, dah faham dah apa ceritanya, dah dapat agak dah. Okey. Maka haidnya sebenarnya yang haid ketiga 9 hari. Jadi adat haid dia, adat haid bertukar. Adat haid daripada 4 dah jadi 9 dah. Bertukar. Bukan 4 dah lah. Adat suci. Adat suci masih lagi 21. Adat suci masih lagi 21. Sebab adat suci masih lagi belum datang haid seterusnya.
Datang haid seterusnya, barulah tahu adat suci pun mungkin berubah juga. Okey. Satu, selesai. Masalah yang kedua, kalau kurang macam mana? Kalau kurang, kalau darah berhenti tu kurang. Okey, contoh sebelum tu, kalau darah berhenti hari yang ke-47, dah sebut dah tadi. Hari ke-48 darah dah tak ada dah. Darah tak ada darah. Alamak. Tak apa. Okey. Tak ada darah, berhenti. Hari ke-48 dah berhenti. Maka bila dah berhenti, tak payah pakailah adat suci. Tengok apa? Tengok cukup tak sekurang-kurang suci. Atau istiadah dia tadi. Tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, lebih dah. 15, 16, 17, 18. Cukup dah. Lebih 15 hari dah. Maka bila berhenti lah. Darah dah berhenti. Dan akan datang nanti dia adalah haid getaran baru lah. Okey. Tapi tiba-tiba darah terus masih lagi berterusan. Bukan nak cerita ni sebenarnya. Darah masih lagi berterusan yang 48, 49, 50, masuk 51. Pada ketika darah 51, maka dia kena sangkakan adat haid dia lah. Adat haid dia berapa? 4 hari kan? 4, 21. Jadi ketika dia menunggu hari yang kedua, masih lagi menunggu adat haid, maka dia tak boleh sembahyang hari ke-51, hari ke-52. Masuk hari ke-53, darah berhenti. Hari ke-54 berhenti. Maka haidnya cuma 3 hari je lah. Maka adat haid dah berubah 3. Jadi haidnya 4, 21, 4, 21, 4, 21. Ini 4, 21, 4, 21, 3. Sebab apa darah berhenti awal? Kerana adat haid ataupun adat suci terberhenti bila darah berhenti. Bila darah berhenti, tak adalah guna adat haid dah. Darah dah berhenti. Takkan nak kata hari ke-54 ni haid juga, sedangkan darah dah berhenti. 3 hari je lah haid. Sama juga kalau darah tu berterusan. Hari ke-54, 55, 56, 57, 58, 59 darah berterusan. Lepas tu baru berhenti. Takkan nak kata hari yang ke-55 ni istiadah, 56 ni istiadah. Sebab apa? Sebab sekurang-kurang haid, sebanyak-banyak haid 15. Dia masih lagi dalam 15 hari. Maka bila darah berhenti pada hari yang ke-60, maka sebenarnya ternyata pada waktu itu haidnya 9 hari. Sebab darah berterusan. Jadi ada haid dan adat suci tadi terpakai apabila darah berterusan aja. Jadi ada beberapa contoh kat situ lah. Beberapa contoh yang tak ada dalam, saya tak tulis dalam ni. Dan InsyaAllah saya akan buat untuk cetakan akan datang. Cetakan ketiga nanti. Okey, selesai. Habis. Jadi kita dapat faham dekat sini, ada 7 step, 7 fasa. Apabila darah tu berterusan, ada 7 fasa kesimpulannya. 7 fasa yang perlu dibuat. Yang pertama, darah berterusan mesti tunggu 15 hari dulu. Itu memang hukum basic. 15 hari dulu mesti kena tunggu. Masuk hari yang ke-16 ataupun jam yang ke-361 baru buat kiraan. Kita ambil contoh dalam adat suci ni, bila tak boleh tamyiz, maka guna adat. Dan adat kena tengok pada kali terakhir kita dapat 4.21 contoh. Kemudian darah berterusan, maka apabila hari ke-16 terpakai dah hukum adat suci. Terpakai adat suci hari yang ke-16, 17. Kalau darah berhenti, cancel lah adat suci tu. Sampai bila darah tak berhenti ni? Sampai adat suci lah. Adat suci 21 hari sampai 21 hari. Jika darah dah berterusan lagi, maka adat haid balik terpakai 4 hari.
Darah berterusan lagi, pakai adat suci. Darah berterusan lagi, pakai adat haid. Darah berterusan lagi, adat suci 421 sampai darah berhenti. Apabila darah berhenti, maka terbatallah adat suci ataupun adat haid. Terbatal. Dan jika darah berhenti itu ngam-ngam, lepas 421. Lepas tu 4 darah haid, lepas tu darah berhenti, maka suci selesai. Tapi kalau darah tu dia berhenti lambat sikit, setelah ditentukan adat haid 4 hari, tiba-tiba dah mandi apa semua, darah masih lagi berterusan, tapi masih lagi dalam lingkungan 15 hari, tak lebih, dan darah berhenti, dalam contoh saya bagi tadi 9 hari, dan baru berhenti, maka haid yang terakhir 9 hari lah. Ataupun darah tu berhenti awal, yang sepatutnya 4 hari dalam contoh tadi, tiba-tiba 3 hari dah berhenti, maka yang sepatutnya ikut adat haid tadi tak pakai dah lah. Sebab hari yang sepatutnya nak kira 4 hari ikut adat tadi, hari yang keempat tu suci kan, berhenti kan, maka habislah cerita, dah tutup kes lah. Jadi itu adalah suci. Seterusnya adat haid terakhir dia 3 hari. Boleh faham insya-Allah. Kalau ikut daripada awal boleh faham insya-Allah taala. Tamyiz dan adat, kita berhenti kat tamyiz dan adat, kita tangguh dulu. Selain tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma wa bihamdika. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.